Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim min khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat serta muslimin muslimat yang sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan kebaikan. Moga-moga sahabat-sahabat semua kita pada malam ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelapangan waktu dan keberkatan dalam setiap masa yang kita lalui dalam hari-hari kita ini, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang mengikuti siaran ini, insya-Allah kita pada malam ni oleh kerana dalam keadaan suasana kita pada hari ini, maka kita buat kuliah online di bawah anjuran Surau Al-Ikhwan Bandar Baru Sungai Buloh, dan kita insya-Allah akan membincangkan dengan menggunakan buku rujukan kita, iaitu Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, dan kita pada malam ni insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita, masih lagi membicarakan hadis yang ke-191 dan hadis 192 yang saling berkait antara keduanya, iaitu berkenaan dengan penyakit taun. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita pakat-pakat share, pakat-pakat kongsi link yang diberikan ini untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan perkara-perkara agama, nasihat-nasihat agama, lebih-lebih lagi guna untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Baik, dalam hadis yang ke-191 di bawah tajuk cara menghadapi wabak taun, kita pernah bincangkan berkenaan dengan satu hadis daripada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, katanya at-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel aw ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Baik, daripada hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada dia, sebagai satu ulangan kepada kita, bacaan kita pernah kita baca pada pertemuan kita yang lepas sebelum daripada PKPB kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa taun adalah merupakan satu siksaan yang dikirim kepada salah satu kumpulan daripada Bani Israel, ataupun kepada ala man kana qablakum, umat terdahulu daripada kamu. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kamu dengar ia berlaku di satu-satu tempat, fala taqdamu alaih, jangan kamu mengunjungi, masuk dalam dia. Baik. Wa idza waqa'a bi ardin, apabila berlaku di satu tempat yang mana kamu dah memang duduk di situ, maka kata Nabi fala takhruju, jangan keluar. Keluar tu tujuan apa dia? Bukan tujuan lain, tapi firaran minhu, kerana nak lari daripada penyakit taun tadi. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat dan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hadis ni ada beberapa pengajaran penting untuk kita ambil manfaat sesuai dengan apa yang berlaku pada kita hari ini. Kita hari ini dalam keadaan apa dia yang kita panggil dilanda oleh wabak, dilanda oleh wabak penyakit yang kita panggil sebagai, dulu nama dia coronavirus. Sekarang setelah WHO dia gazet pandemik, jadilah COVID-19. Pasal apa 19? Pasal berlaku 2019 baru mula muncul benda tu. Nah, tak ada kaitan dengan nombor 19 tu, tak ada. Dia bukan nombor istimewa. Pasal apa nombor 19? Dulu orang bahas pasal nombor 19. Nah, pasal apa nombor 19? Oh, dalam Al-Quran kata ada nombor 19. Pasal apa nombor 19? Pasal nombor yang paling awal apa dia bermula pengiraan ada wujudnya ialah nombor 1.
dan nombor yang wujud yang terakhir nombor 9. Daripada antara 1 hingga 9 itulah wujudnya nombor-nombor lain, infinity. Jadi 1 maksimum, nombor yang paling awal wujud. 9 adalah nombor yang paling akhir dalam urutan abjad. Jadi keajaiban dia nombor 19. Ada orang suka nombor 19. Dulu pernah timbul di masyarakat kita orang yang obses dengan ilmu keajaiban 19. Hebatnya. Dia nak 19 juga, dia tak nak yang lain. Baik. Jadi walau bagaimanapun, dengan keadaan kita pada masa sekarang ini wujudnya satu penyakit, maka sesuai hadis ni kena pada masanya untuk kita kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat. Baik, walaupun kita pernah dengar benda ni beribu tahun, Nabi SAW dah ungkapkan perkara ni beribu tahun, cuma bagaimana kita nak realisasi ataupun kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku kepada kita pada hari ini. Baik. Daripada hadis ni disebut apa dia? Kata Nabi, ta'un. Penyakit ta'un ni Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada satu kumpulan manusia. Satu kaum yang kata Nabi SAW kepada Bani Israel. Israel ni semua kita tahulah nama kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam, gelaran. Ini panggil nama nickname kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Pasal apa nickname dia begitu? Pasal katanya daripada perkataan Isra. Isra maknanya berjalan. Dia suka berjalan waktu malam. Maksudnya waktu malam aja dia suka melakukan perjalanan. Nak berjalan ke mana? Bermula waktu malam. Pasal apa waktu malam? Pasal malam ni keadaan dia tak panas. Sejuk dan sebagainya kan. Baik. Yang kedua, makna yang lebih tepat ialah Israel maknanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Il dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa Bani Israel lah yang kita sebut sekarang ni, bangsa Yahudi, ialah maknanya Allah. Jadi Isra hamba Allah, Israel. Ada contohnya Jibrail, Mikail, Izrail. Il belakang tu ialah Allah. Orang Arab lahjah dialek dia disebut Allah. Baik. Jadi kalau kita sebut sekarang ni nak marah, jahat Israel. Ada orang kata janganlah sebut jahat Israel. Jahat Bani Israel boleh. Jahat Yahudi mungkin boleh. Kalau kata jahat punya Israel, punya ni harga Israel, jangan. Kalau harga Yahudi mungkin tu. Harga Melayu lagi tak tahulah berapa dah. Baik. Walau bagaimanapun kita nak sebut, Israel adalah nama Nabi SAW. Daripada Nabi Yaqub, keturunannya turun 12 keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian daripada situlah keturunannya sehinggalah yang ada pada hari ini. Baik. Jadi kisah Bani Israel, apa sahaja kisah yang dikaitkan dengan Bani Israel, kita ulang balik, mungkin kita pernah kongsikan. Apa sahaja kisah yang ada kaitan dengan Bani Israel, maka dia disebut sebagai Israiliyat. Itu istilah dia. Baik. Jadi apa sahaja, banyak kisah Bani Israel ni, kisah yang pelik-pelik, kisah yang ajaib, kisah yang dia panggil kalau kita katakan, banyaklah kisah yang mengagumkan kita, menakjubkan kita. Lembu boleh bercakap pun dalam geng dia masa Bani Israel dulu. Apa dia lagi? Budak-budak bayi yang boleh bercakap, banyak di kalangan Bani Israel. Apa dia lagi? Musang boleh bercakap. Kita ada musang berjanggut aja. Dia ada musang boleh bercakap. Kisah Nabi siapa tu? Nabi Yusuf alaihissalam kan. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam ni dibuang oleh abang-abang dia dalam telaga, kemudian depa jumpa musang, serigala ke musang ke zibun. Jumpa musang ni, kemudian depa tangkap musang tu, depa bunuh. Darah tu dia bawa balik, dia kata ayah menangis, sambil menangis jumpa ayah, Yusuf ni dah makan dik serigala dah, kata dia. Dah kena makan dik serigala dah. Pasal apa dia? Kita ni tinggal dia, kita duk berlari, apa semua tu main mengejar. Tiba-tiba dia duduk situ je, pemalas agaknya katanya. Kita duk berlari, dia duduk situ, nak makan dik serigala lah, jawab dia, kata dia. Ni mana darah dia? Ni darah dia.
Bajunya ni baju tak koyak, ada darah macam mana serigala makan, sopan sungguh serigala tu kan. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kisah dia, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan serigala. Mana serigala yang makan tu? Ni kita bawa ni serigala. Mana dia, dalam perut dia ada ke tidak? Tak tahu ke mana, dah kena hadam agaknya. Pandai lagi menipu dak. Tapi dia sebut wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wahai ayah, pasti ayah tak percaya pada kita walaupun kita cakap benar. Cara orang nak menipu, dia kata dia benar. Kami ni benar ni, kami ni relax ni. Walau kunna sadiqin, walaupun kita bercakap benar, ayah tak percaya. Kalau orang kata begitu, kalau kata saya ni kalau bercakap benar pun orang tak percaya, confirm dia menipu. Confirm dia menipu. Pasal apa? Ni Quran dah sebut dah kisah Nabi Yaqub. Jadi bila Nabi Yaqub dia tengok ni serigala apa semua, abang dia tak apalah, kau tinggal, kau pergi apa semua tu. Lalu Allah bagi kuasa ataupun mukjizat pada Nabi Yaqub. Itu kisah Israeliat nak sebut dia tanya, tiba-tiba serigala hidup. Wahai serigala, kau makan anak aku Dia kata, wahai Nabi Allah, aku sebenarnya kebetulan lalu. Tak? Wrong person in wrong place in wrong time. Tu. Dia sebut istilah dia. Wrong person. Salah orang ni. Depa ni, aku duk lalu kot tu jalan, kita nak pi nak ke mana? Aku nak pi ziarah kawan aku nu, kaum aku nu. Dia panggil kawanan serigala di sana. Tapi depa tengok aku, depa kejar aku, depa bunuh aku. Tak tahu apa salah. Ya tak? Wrong place wrong time dia kata. Baik. Oleh sebab itu apa dia ni? Nabi Yaqub alaihissalam kata, memang betul lah. Aku aku yakin dah bahawa anak-anak aku ni menipu. Anak Nabi pun menipu. Ya, anak Nabi tak semestinya itu juga. Sebab iman tak dapat diwarisi, tak dapat dijual beli, apa semua itulah. Dengarlah lagu Raihan macam mana. Baik. Jadi nak sebut kisah Israeliat ni banyak benda-benda yang ajaib, benda yang menarik. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun banyak, hampir semua surah menceritakan kisah Bani Israel. Boleh katakan dia panggil lebih daripada 75% surah dalam Al-Quran cerita tentang Bani Israel. Nak sebut cerita Bani Israel ni, banyak babak, banyak siri. Kalau kita tengok filem Bollywood apa semua tu 3 jam tak habis-habis lagi. Tak? Kisah apa dia? Korea ke apa, cerita drama Indonesia. Tak habis, beratus dah. Tak habis-habis lagi. Tak habis-habis lagi. Nampak aja ingatkan hero dah mati dah. Hidup lagi. Hidup lagi. Baik, jadi nak sebut apa dia ni? Dalam Al-Quran bukan kisah macam kisah-kisah kita biasa. Tak. Allah SWT kisahkan cerita-cerita ni tentang Bani Israel. Nak sebut macam perangai Bani Israel ni. Pelbagai jenis perangai. Dan juga para nabi yang paling banyak diutuskan di kalangan siapa? Bani Israel. Pasal apa? Degil sangat. Degil. Sampai apa dia? Nabi pun dia bunuh. Kalau orang biasa, biasalah. Tak? Kita yang bukan nabi ni, bagi dia biasa, tak ada nilai bagi mereka. Kalau nabi mereka boleh bunuh, kita yang tak ada title apa-apa ni, tak, ustaz kampung aja, biasa je dia bunuh. Baik. Jadi oleh sebab itu, Allah cerita banyak tentang Bani Israel. Baik. Nabi juga tidak terkecuali cerita tentang Bani Israel. Dan juga konsep ataupun dasar asas yang Nabi sebut apa dia? Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah. Kata Nabi, ceritakan, kisahkan tentang Bani Israel la haraj. Tak ada masalah. Kisahkan. Pasal apa dia? Bani Israel ni banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Baik. Antaranya Nabi kata apa dia? Tentang penyakit taun. Siksaan, azab kepada Bani Israel. Azab kepada Bani Israel di samping kisah-kisah mukjizat Bani Israel banyak. Begitu juga azab kepada Bani Israel pun banyak. Kisah-kisah ajaib, kisah pelik tentang Bani Israel banyak. Kisah-kisah siksaan Allah kepada Bani Israel pun banyak. Baik, antaranya ialah kita dapati dalam Al-Quran Allah cerita apa dia? Allah cerita tentang hukuman. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansanakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard, ila akhir ayat surah Al-A'raf. Allah cerita, watlu alaihim, ceritakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah apa dia? Orang yang ada ilmu, ada kehebatan, Allah kurniakan kepadanya, dia panggil karamah. Disebut apa dia? Disebut dia tu anak murid dia belajar, dia mengajar anak murid dia tu atas awan. Atas awan tu maknanya terapung lah, terapung. Tak ada lagi di kalangan kita yang mengajar anak murid terapung apa tu. Guru pun tak boleh terapung sekarang ni. Tak? Cuba berjalan atas air, lemah tok guru. Cakaplah macam mana sekalipun zaman kita sekarang kan. Baik. Tapi ni cerita hebatnya, Allah kata salah seorang daripada di kalangan Bani Israel ni, dia boleh mengajar, dia punya mengajar pun terapung. Mukjizat. Nah, David bukan mukjizat, dia panggil karamah. David Copperfield pun tak boleh ajar anak murid dia begitu, tak boleh. Nah, tapi ni boleh mengajar. Tapi oleh kerana dia apa? Oleh kerana dia ni ada nafsu dalam diri dia. Masih lagi tak lepas. Hebat. Dia puja, orang tu puja, orang ni puja, mungkin rasa hebat. Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan duk menyusuri dia. Syaitan duk ikut. Dan kat aku dah sat lagi. Tok guru besar macam mana pun dan ke syaitan, kalau tak kena gaya, Allahu akbar ya. Kita lebih-lebih lagi lah. Baik. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Lalu dia tergolong di kalangan mereka yang ghawin. Ghawa ni maknanya jahat. Jadi jahat dia. Jadi jahat, kisah dia ada pelbagai kisah lah jadi jahat. Cuma nak ceritanya apa dia? Sehinggalah last sekali kan dia dituduh apa nama dia, dituduh berzina pula. Bukan tuduh, dia berzina, kemudian dia bunuh orang tu pula, kemudian mati dalam keadaan kufur. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami nak, kami boleh aja angkat dia punya martabat kedudukan dia, tapi akhlada ilal ardi. Tengok, walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia rasa nak kekal di dunia, nak ada ialah dia punya kedudukan lagi, dia punya kemasyhuran lagi, tak famous lagi. Allahu akbar. Nah, tak dengar dah. Itu kalau orang yang alim serban besar, pakai ya Allah apa semua kan, dahi hitam. Kalau nak kepada dunia, cenderung pada dunia yang boleh menipu dia pun gitu dah, apatah lagi kita yang tidak ada apa-apa, yang bukan siapa-siapa. Nah, bila ahli agama nasihat, ayat Quran kita nasihat, enak juga. Tak? Nak juga kita, tak heran lah, yang penting ada duit kan. Tak kira lah joget lah, tak kira lah. Tak? Menari-menari lah, tak kira. Yang penting apa dia? Yang penting kita happy. Apa yang penting? Happy. Tak. Kalau kita je ni tak dengar nasihat begitu, tak apa, di dunia ni tak apa. Tak. Mungkin kita kata, mana? Tak ada pun, tak kena pun, peti-peti pelakar pula dah bahasa Kelantan tu pelakar. Maknanya apa dia? Ni kilat-kilat, tak ada sabun menyabung. Tak? Kalau betul kita ni salah, Allah dah lama azab. Tengok. Tak? Kata-kata sebegitu pernah diucap oleh Nuh, umat terdahulu daripada kita. Nah, dia sebut apa dia kepada para rasul dia? Dia sebut fatin lau kunta sadiqan, kalaulah kamu in kuntum sadiqin. Mereka pernah mengejek para rasul. Dia kata para rasul duk kata kita ni sesat, duk kata kita ni tu, kita ni dimurkai oleh Allah, ni perbuatan maksiat. Kalau kau benar, mana azab tak ada nampak lagi tak? Dah kata kita ahli neraka. Tak apalah kita ahli neraka je. Jangan begitu tuan-tuan. Tak boleh gitu. Lain macam kita punya semangat malam ni. Tak tahulah. Tak, wallahu alam lah, jadi ke tak jadi dia punya anugerah malam ni tu, wallahu alam kan. Bergegar tak bergegar tak tahulah. Jadi ke tidak jadi. Jadi kalau boleh nak dengarlah juga rungutan keluhan-keluhan daripada orang yang inginkan kebaikan. Bukan kebaikan ni kita bimbang apa dia, kerana sebagaimana Nabi sebut, kita ni dalam satu bahtera yang bahagian atas ada, bahagian bawah ada. Orang bahagian bawah kadang dia nak dapatkan bekalan air bersih, dia naik ke atas, dia minta daripada orang atas bekalan air bersih. Tiba-tiba dia fikir kita ni nak naik ke atas, nyusah kat orang lah. Kita pun susah nak panjat tangga naik atas nak minta air bersih. Ni bawah papan ni ada air dah kan.
Kita tebuk aja, air mancuk keluar. Gitu kan. Lalu kata Nabi, kalaulah orang yang mikir gitu tidak ditegah, yang atas-atas pun mati. Kita bimbang gitulah. Tak? Maknanya bagi nasihat, bagi dia panggil apa nama ni, pandangan dan sebagainya. Bukan kerana kita ni apa dia, nak jaga tepi kain orang. Tak, bukan saja tepi kain. Itu nanti baik jaga tepi kain. Bukan dalam kain. Dalam kain awak jaga sendiri. Nah, ni kita jaga tepi kain. Jangan terkena tahi. Jangan terkena tu aja. Nampak? Allahu Akbar. Asyai macam tu. Ya, sesuai dengan apa yang disebut kisah Bani Israel tadi. Baik. Sahabat-sahabat, muslimin, muslimat dan jemaah yang mati Allah. Kita kembali kepada perbincangan kita ini. Kata Nabi, di antara yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga golongan mana? Golongan yang mana sebagaimana disebut oleh Nabi, sekumpulan Bani Israel. Yang mana tu? Kata ulama ialah Bani Israel ni antara yang kena azab ni ialah azab ta'un. Nanti kita akan bahas apa dia ta'un nanti insya-Allah, pandangan ataupun pengertian mengikut pandangan ulama dan juga menurut penggunaan bahasa Arab. Baik. Bila kumpulan yang dihantar ta'un kepada mereka sebagai seksaan kepada mereka ialah siapa dia? Orang yang mana bila Nabi Musa alaihissalam, sekumpulan mereka, bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka masuk ke Baitul Maqdis. Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idh qulna dkhulu, ni contohnya ayat 56 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Dan ingatlah ketika mana kami berfirman, suruh mereka udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke perkampungan ni. Kampung mana? Baitul Maqdis. Ada kata Jericho ataupun Ariha. Jericho, bandar Jericho ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh masuk. Mana kawasan Baitul Maqdis lah. Allah suruh masuk. Hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum. Nak makan apa makanlah, boleh makan. Sebab apa dia? Allazi barakna haulahu, kami dah berkati sekitarnya. Bukan saja dia diberkati, bahkan sekitarnya pun dapat keberkatan juga. Tengoklah di Palestin, walaupun dikekang dia apa semua, tapi boleh hidup apa, tak ada masalah apa lagi. Walaupun mereka kita kesengsaraan mereka hanya Allah saja yang tahu, tapi nak sebut apa dia? Keberkatan, buah-buahan yang ada tu, masya-Allah. Baik. Jadi Allah suruh Bani Israel ni, kumpulan yang ikut Nabi Musa AS, lari daripada Fir'aun, selamat diri daripada Fir'aun, apa semua selamat, duduk di padang pasir. Kemudian golongan berikutnya di 40 tahun sesat di padang pasir. Lepas pada tu golongan yang berikutnya barulah jalan nak masuk ke kota Baitul Maqdis. Maka bila nak masuk Allah Subhanahu Wa Taala kata boleh makan apa-apa. Baik. Cuma syarat dia apa dia? Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Cuma kena sebut hittah. Hittah ni maknanya, kalau kita perbahasan panjang, saya ringkaskan, dan mereka diminta untuk sebut, ya Allah, gugurkan dosa kami, ampunkan dosa kami. Itu saja. Wadkhulul baba sujjada, masuk ke pintu ni dalam keadaan sujjada, dalam keadaan tunduk. Walaupun sebut sujud di situ, maknanya apa? Dalam keadaan hati tu kena tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, rendah diri. Baik. Kenapa Ustaz sebut rendah diri? Nanti tengoklah dalam tafsir-tafsir, banyak perbahasan dia panjang. Kita ringkaskan saja kerana keterbatasan waktu kita. Baik. Bila masuk dalam keadaan hittatun naghfir lakum, sebut hittah naghfir lakum dalam keadaan dalam keadaan kita ni duduk menunduk, masuk ke pintu tu, kemudian sebut ya Allah, gugurkan dosa kami. Hittatun, ringkasan, perkataan ringkas dalam bahasa mereka. Baik. Allahu Akbar. Cuma mereka tak nak masuk dalam pintu. Kalau kita tengok di Baitul Maqdis, terdapat beberapa laluan pintu masuk ke kawasan kota lama, Old City Baitul Maqdis. Tuan-tuan nanti boleh rujuk balik. Antara pintu tersebut ialah ada satu pintu namanya Hittah. Pintu Hittah. Ataupun Hittin Gate. Sekarang dinamakan Hittin Gate. Pintu Hittah. Pintu itulah yang maknanya tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh masuk melalui itu. Mungkin pada masa dulu itu sahaja laluannya. Yang nak masuk ke Old City. Maka sekarang ni dah banyak pintu dah.
Nah, jadi salah satunya nama pintu Hittah. Hittin Gate. Baik. Ataupun dia panggil Asbat. Baik. Jadi nak masuk tu dalam keadaan tunduk dan juga sebut ya Allah, gugurkan dosa kami. Tapi mereka ni jahat punya Bani Israel. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Dia tukar perkataan tu. Jadi apa dia? Hintah. Bahasa Arab hittah, dialek ni hittah maknanya gugurkan dosa kami. Tapi bila sebut hintah, ya Allah nak gandum. Jahat tak jahat? Jahat punya Bani Israel. Bani Israel jahat. Bukan Israel, Bani Israel. Jahat punyanya. Kerana tukar. Berani lagi dengan Allah. Padahal masa Nabi Musa AS pun, mereka nak terima kitab Taurat. Allah paksa terima tu dengan angkat bukit. Oi, nampak. Jatuh kan. Kita pun ada. Kau nak ni pun. Ya Allah. Ya tak? Takut tengok bukit nak je. Okey, terima. Kena paksa sampai begitu sekali. Tahu dah. Tapi masih lagi permainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hantar apa dia? Penyakit taun sebagai siksaan kepada mereka. Jahat tak jahat. Nah, kita pun begitu juga. Okey. Perkataan-perkataan dalam agama jangan kita buat main. Perkataan dalam agama jangan kita buat main, walaupun kita la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kita kepada satu kaum tu menyebabkan kita mengejek mereka menggunakan perkataan-perkataan yang kurang tak elok. Nah, contoh apa dia? Kita kata orang ada sebut takbir, kita kata takbir. Tak boleh gitu, jangan. Walaupun kita benci kumpulan tu, kita tak suka kumpulan tu. Tak, asyik takbir. Maka kita sebut takbir. Maknanya apa dia? Takbir, ambil arak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tuan-tuan. Walaupun kita tak suka benda tu, tetapi kita benci pada orang tu, tapi jangan permainkan perkataan-perkataan agama. Jangan mainkan, jangan permainkan. Baik. Kita nak benci pada kaum itu ialah sebab tak kena dengan prinsip kita dan sebagainya, itu terpulang. Cuma kata Allah jangan kebencian kita menyebabkan kita tidak berlaku adil menggunakan perkataan-perkataan yang mengedirukan. Baik sahabat-sahabat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala azab kumpulan ni dengan hantar ta'un. Allahu Akbar. Baik. Ta'un itu apa dia? Secara ringkasnya saya ambil kataan ta'un ialah satu penyakit yang mana antara penyakit tu disebut sebagai, kalau kita sekarang ini, istilah kita sekarang bila kita sebut ta'un, penyakit ta'un kita ialah kolera, yang melibatkan penyakit dalam perut kan, penyakit kolera. Kerana apa dia? Kerana berlaku pencemaran air dan sebagainya. Kita bimbang juga ni, pencemaran air banyak berlaku kita ni. Oleh sebab itu jaga-jaga, masing-masing jaga-jaga. Baik sahabat-sahabat, itu antaranya kolera. Baik, yang kedua ialah disebut ulama quruhun. Kata Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya, wahai Rasulullah, at-ta'nu na'rifuhu ataupun at-ta'nu arafnahu. Wahai Rasulullah, at-ta'nu tikaman, tusukan, perkataan ta'inun pun sama, kita tahu. Fama huwa at-ta'un? Aisyah tanya, apa pula ta'un? Tak pernah dengar ta'un. Nabi pun sebut apa dia? Ghuddatun ka ghuddatil ibil. Nabi kata seumpama biji yang timbul pada tapak kaki unta. Tuan-tuan tengok kaki unta, belakang dia tu macam ada benda tu. Bukan saja kaki unta, tuan-tuan tengok kaki kambing, kaki lembu, kan dia punya sebelum pada kuku dia tu ada macam biji yang timbul. Tu dipanggil ghuddah. Baik. Jadi kata ulama, dia adalah quruhun, dia berbentuk biji. Maknanya naik benda yang bengkak pada badan, terutamanya pada ketiak ataupun di tangan ataupun pada siku. Baik. Jadi quruhun, dia satu bentuk benda yang luka, kemudian dia akan bengkak, kemudian dia akan berada pada tempat-tempat tertentu, wa hatta sairal badan, sehinggalah satu badan dia naik biji-biji biji. Biji ke apa tu luka. Lepas luka tadi dia menyebabkan kematian. Baik. Itu dipanggil penyakit antara takrifan ulama hasil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Cumanya apa saja yang berlaku pada kita hari ini, tak kiralah penyakit apa sekalipun yang kena pada badan kita,
yang boleh menyebabkan demam, yang boleh menyebabkan dia panggil gatal-gatal badan, yang ada keluar biji-biji nanah dan sebagainya, luka. Lepas pada tu yatba'ul qai, dia akan menyebabkan orang tu gejalanya muntah dan sebagainya. Lama-lama boleh menyebabkan kematian. Baik, dia akan menyerang dia punya salur pernafasan, dia serang usus kita, menyebabkan kita mati. Baik, itu penyakit taun. Cumanya walaupun dalam hadis ni disebut bahawa dia adalah merupakan apa dia? Merupakan hukuman, siksaan kepada golongan Bani Israel kerana kedegilan mereka, kerana keangkuhan mereka, kesombongan mereka, kejahatan mereka, kelampauan, bukan kelampauan, dia panggil keterlampauan mereka, maka Allah hantarnya sebagai hukuman. Baik. Itu kepada mereka yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang mencabar kekuasaan Allah. Manakala adakah penyakit ini tak akan berlaku kepada umat Islam? Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berlaku yang dipanggil taun Imwas. Di mana? Di Syam sana. Syam kita dah pernah kongsikan, Syam dulu lain dengan Syria sekarang. Sekarang pun Arab panggil Syam, Syria kita panggil Syria, Arab panggil Syam. Tapi zaman sekarang kalau sebut Syria ataupun Syam hanya merangkumi negara Syria saja. Kalau dulu Syam maknanya merangkumi beberapa buah negara, Jordan, Syria, Lebanon, apa dia lagi, satu lagi, Palestin. 4 buah negara. Baik, itu dipanggil Syam. Berlaku penyakit taun pada zaman Umar bin Khattab. Masa tu Umar dalam perjalanan nak pergi ke Syam. Baik. Bila dah dekat nak sampai Syam, sampai dekat Tabuk, sempadan nak masuk Syam di Tabuk. Perang Tabuk, pernah dengar nama perang Tabuk? Maka Tabuk tu sempadan. Sebenarnya tanah Arab sempadan nak ke negara Arab yang lainnya. Maka di situlah Umar diberitahu, wahai Umar, wahai Khalifah, kita tak boleh masuk. Pasal apa dia? Ni macam mana kita nak teruskan perjalanan ke ataupun kita nak balik? Pasal apa dia? Wabak penyakit taun sedang berlaku. Lalu Umar bin Khattab dia panggil apa dia? Dia panggil, mula-mula dia kata, macam mana ya? Kita ada kerja ni bukan main-main, nak patah balik. Ya Allah, bukan kita naik apa nama ni, kapal terbang, bukan naik apa. Naik kenderaan, kalau dah naik unta saja berjalan jauh. Dia perjalanan dia kadang-kadang memakan masa sebulan nak berjalan tu. Oi, jauh. Baik. Jadi nak patah balik tak macam tak efisien lah, jauh dah ni, dah dekat nak masuk dah ni. Lalu Umar bin Khattab panggil di kalangan Muhajirin. Dia kata panggil golongan Muhajirin itu mesyuarat. Mesyuarat macam mana? Mesyuarat berlaku perbezaan pandangan. Ada kata kena masuk, ada kata jangan masuk, ada kata tu, ada kata ni dan sebagainya. Kemudian Umar kata, tak apalah, panggil orang lain lagi. Panggil golongan Ansar. Panggil Ansar pun berbeza pandangan. Berbeza pandangan juga. Beza pandangan juga, ada kata masuk, ada kata tu, ada kata banyak. Baik. Panggil pula ginilah. Panggil Masyikhatul Quraisy. Dia panggil otai-otai Quraisy. Panggil otai Quraisy ya. Syekh, Tok Syekh Quraisy. Panggil. Lepas pada panggil itu, mereka berpandangan. Satu pandangan mereka ialah balik. Otai. Ya. Otai masih berbisa. Ni baru otai berbisa. Umar pun menggunakan pandangan sepakat kumpulan tu untuk balik. Bila dah bersiap nak balik tu, Abdurrahman bin Auf baru sampai. Dia, Umar kata, macam mana ni? Yalah, kita ada hal tadi, urusan dan sebagainya. Lalu dia kata, Umar kata, kita nak balik. Pasal apa nak balik? Pasal berlaku wabak di sana tu. Wabak. Lepas tu, nak balik lah. Nak balik. Ni siapa yang cadangkan ni? Masyarakat Quraisy. Lalu Abdurrahman bin Auf kata, ya, betul. Sebab aku mendengar sabda Nabi SAW, apabila berlakunya wabak di satu tempat, jangan masuk. Dan orang yang kena pada tempat tersebut, jangan keluar. Umar bin Khattab punyalah gembira. Allahu Akbar. Betul sungguh. Apa yang diputuskan tadi sesuai dengan sabdaan Nabi SAW. Baik. Jadi nak sebut apa dia? Walaupun itu adalah hukuman dan berlaku juga pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab adalah orang di kalangan Abu Ubaidah Al-Jarrah ada di sana. Siapa lagi? Panglima-panglima yang 6 orang sahabat Nabi berada di sana. Adakah nak sebut bahawa itu adalah siksaan daripada Allah? Baik, kita dapati
bahawa Nabi SAW pada hadis yang berikutnya disebut, hadis 192 ni ada kaitan, sebab tu saya sebut di awal tadi ada kaitan. Nabi sebut apa dia? Ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Nabi SAW kata, ta'un ini kepada orang yang engkar pada Allah, dia sebagai satu hukuman untuk mereka. Kepada orang mukmin, dia adalah satu rahmat untuk orang mukmin. Pasal apa tuan-tuan? Sebab Nabi SAW sebut, orang mukmin, orang yang beriman pada Allah, bila dia mati disebabkan ta'un, dia mati syahid. Mati syahid. Nabi sebut asyuhada khams. Mati syahid ni 5. Syahid apa dia? Syahid akhirat. Syahid akhirat. Pertama, al-mabtun. Orang yang mati sakit perut. Sakit perut. Ada? Tak kira lah sakit apa sekalipun, yang penting sakit perut, maka mati dia. Yang disebut oleh Nabi SAW ialah at-ta'un. Saya tak sebut 5 perkara tu kan. Dalam siri kita yang sebelum ni saya pernah sebut. Antaranya ta'un. Jadi penyakit ta'un adalah orang yang mati syahid. Betul ke mati syahid? Betul. Pernah berlaku dalam satu hadis Nabi SAW. Utbah bin Abdus Silmi bin Abd As-Silmi. Utbah bin Abd As-Silmi, dia kata apa dia? Pada hari kiamat nanti, golongan yang ada title syuhada. Tu dia dipanggil oleh Allah. Okey, syuhada, kemudian ke depan malaikat panggil. Panggil tu, kemudian sebaris, orang intai. Orang dia sebelah kan, contoh ni dah. Tak ada darah pun. Syahid kat mana ni? Sihat tubuh badan aja tak ada nampak. Hidung pun elok, tangan pun tak ada, tak terpotong, tak ada terbunuh, darah pun tak mengalir lagi. Macam mana syahid? Dia pun kata, kami mati syahid sebab kami kena penyakit ta'un. Katanya. Dia kata apa dia? Ya je. Ni bukan, turun balik tu. Ni bukan ni. Lalu ada suara malaikat kata, fayuqal, cuba tengok. In kanat jirahahum ka jirahi syuhada tasilu daman. Kalaulah dia punya luka, tengok apa luka kan, luka dia tu ada darah juga. Bukan kerana luka pedang apa semua, tidak, tapi darah mengalir juga. Maka dia panggil tengok, kalau ada luka dan darah mengalir, darah tu bau harum, maka dia adalah syuhada. Lepas tu tengok, bau harum juga. Syuhada jugalah semuanya dah. Jadi pakat terima. Nak sebut Nabi sebut apa dia? Orang yang mati kerana ta'un ni. Baik. Sama dengan syuhada di akhirat nanti, walaupun mereka tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sahabat-sahabat jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak menangani penyakit ni? Bagaimana kita nak menangani? Sebagaimana disebut tadi, Nabi kata penyakit yang sekarang macam kita sekarang ni pun ada saranannya bahawa kita jangan pergi ke tempat tu. Jangan pergi. Walaupun kita ada kenduri dan sebagainya. Saya ni ada kenduri, tak boleh, kenduri keluarga. Nak kena merentah juga. Apalah. Kita marah. Polis tak bagi kebenaran merentah. Merentah juga. Pergi Negeri Sembilan merentah pergi makan apa semua. Balik tu demam. Balik demam tu pergi beli Panadol aja. Beli Panadol, beli apa semua. Pergi ke klinik, doktor kata, ni macam corona ni, covid ni. Saya sehat aja. Sakit badan aja ni. Kata dia, meh kita test. Tak payah nak test lah, kita tahu dah sehat ni. Jangan, ikut arahan. Orang kata jangan pergi, dah pergi, ikut arahan. Tu dia. Nak balik. Siapa suruh datang klinik? Buat test. Gitu ikut arahan. Jangan tipu. Bila orang tanya, ada kontak rapat? Tak ada. Ada baru lepas salam, baru lepas makan gulai bersama dengan apa semua tu kan. Jangan tipu. Jangan tipu. Baik, sahabat-sahabat, muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kadang-kadang ada juga di kalangan kita yang pertikai. Apa dia? Apa nama ni, masjid surau tutup, apa semua tu, nak buat macam mana lah. Kita ni macam mana? Dosa ke tidak ni? Dosa dah dia tu. Ya. Kita hanya ikut saja. Walaupun kita tahu, ramai dah kan, ustaz tu suarakan ni, suarakan tu, suarakan ni. Ya, betul. Cuma apabila arahan daripada kerajaan, saya pernah teringat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah disuarakan masa dia jadi berada di Mekah, sembahyang terpaksa lewat, tunggu gubernur datang dulu. Tak gubernurnya jenis lambat, jenis sembahyang pun payah apa semua kan. Bila datang tu,
terpaksa lewatlah, sejam lewat daripada sembahyang asar waktu sebenar. Lalu bila lewat, apa dia? Bila lewat, orang pakat tanya Ibn Abbas, macam mana kita ni lewat sembahyang aja? Ibn Abbas kata, tak apa. Kita sembahyang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ikut pemerintah tu, dosa kepada mereka, niat kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala. Kita tak datang ke masjid ke surau, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala. Tapi bila dibuka, kita nak semua berada di saf pertama, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, itu saja yang mungkin kita kongsikan pada malam ni berkenaan dengan penyakit taun ini, dan juga beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.